di atas kurniaan Islam dan juga iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita insya-Allah. Pada hari ini secara ringkasnya kita akan mempelajari pelajaran yang ke-8, yakni pelajaran yang berkaitan tentang makhraj huruf. Al-makhraj huruf, yakni tempat keluar huruf. Satu bab yang sangat penting di dalam ilmu tajwid adalah mempelajari tempat keluarnya huruf. Kerana Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah yang perlu dikeluarkan dengan tepat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat pengertian tajwid juga merupakan satu bab yang mana ilmu tajwid, maksud tajwid adalah mengeluarkan makhraj huruf, yakni tepat pada tempatnya. Sebab itu setiap huruf mesti dikeluarkan tepat pada tempatnya. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Kita akan sambung pelajaran kita, yakni pada bab yang ke-8, yakni pada makhraj huruf insya-Allah. Okey, kalau kita lihat di sini, kita pergi kepada nota kita, yakni asas pelajaran yang ke-8, makhraj huruf. Kalau kita lihat makhraj huruf daripada sudut bahasa adalah tempat keluar. Adalah tempat keluar. Pada segi istilah, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang membezakan di antara satu sama lain. Apabila kita melihat hal ini, bermaksud yakni tempat huruf itu keluar bagi membezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Inilah yang disebut dengan makhraj huruf, yakni tempat keluarnya huruf. Macam kita, seseorang itu apabila lahir, tempat kelahirannya di mana? Yakni kalau kita tak ada tempat lahir, menjadi satu kemusykilan ataupun menjadi satu keganjilan. Samalah seperti huruf, mesti kena ada tempat keluarnya huruf bagi huruf itu berbunyi. Bagi huruf itu berbunyi. Sekiranya kita gagal mengeluarkan huruf itu pada tempat yang betul, maka akan menjadi kesalahan besar pada makna huruf itu sendiri. Contohnya, kita nak bunyikan huruf kha, kita terbunyi huruf qaf. Kita nak bunyikan huruf kha, kita terbunyi huruf qaf. Contohnya ikhraq, ikhraq bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhraq sepatutnya iqra. Kita terbunyi qaf menjadi huruf kha, ataupun huruf kha menjadi huruf qaf. Umpamanya kita bunyikan huruf zal menjadi huruf zai. Allazina amanu. Di sini juga merupakan satu kesalahan yang besar. Dia panggil lahan jali, yakni satu kesalahan yang besar yang boleh mengubah makna ayat jika sekiranya tidak tekun dalam mempelajarinya, dan kita belajar dan kita membaca sambil tidak menekuninya, maka dikira sebagai satu kesalahan dan satu dosa kerana telah menyebabkan kesalahan daripada sudut makna ayat itu. Baiklah, di sini saya akan terangkan tentang makhraj huruf hijaiyah terbahagi kepada dua bahagian. Yakni satu bahagian am dan satu bahagian khas. Satu bahagian am dan satu lagi dan bahagian khas, yakni makhraj am dan makhraj khas. Okey, kita pergi kepada makhraj am. Am ni maksudnya yang umum, yang umum.
Makhraj umum bagi huruf hijaiyah terbahagi kepada 5 bahagian. Makhraj umum bagi huruf hijaiyah terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, yakni disebut dengan nama jauf, yakni rongga mulut. Yang kedua, halqi ataupun halqa, yakni halqum ataupun leher. Yang ketiga, lisan, yakni lidah. Yang kedua, syafatan, yakni 2 bibir. Dan yang ketiga, khayshum. Sebahagian para ulama menyebutkan 4 sahaja, tetapi ada sebahagian ulama lagi menambah khayshum, yakni batang rongga hidung, yakni keluar padanya bunyi dengung. Okey. Kita lihat dulu kepada nota kita. Kita pergi kepada nota kita, insya-Allah. Okey. Kita lihat bahawasanya di dalam kita mempelajari makhraj huruf ada 2 bab. Kita pergi kepada definisi dulu. Definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan makhraj? Makhraj bermaksud tempat keluar daripada sudut bahasa. Ini daripada sudut bahasa. Daripada sudut bahasa maksudnya adalah tempat keluar. Cuma apabila maksud kepada istilah, manakala dari sudut istilah, bila masuk istilah ni dia sudah menuju kepada Al-Quran, yakni bermaksud tempat keluar huruf, tempat keluar huruf bagi membezakan antara suatu huruf dengan huruf yang lain. Sesuatu huruf dengan huruf yang lain. Inilah yang disebut dengan makna ataupun makhraj huruf, yakni tempat keluar huruf. Dan daripada segi istilah, yakni tempat keluar huruf bagi membezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Oleh sebab itu, setiap huruf daripada alif sampai ya mempunyai bunyi yang berbeza. Dia tak ada bunyi yang sama, mempunyai bunyi yang berbeza. Kerana setiap huruf ini mempunyai sifat dan juga tempat keluar yang berbeza. Kadang-kadang tempat keluar sama tapi sifat berbeza. Kadang-kadang sifatnya sama tapi tempat keluar itu berbeza. Dia tak boleh sama makhraj tempat dan juga sifat. Okey, baiklah. Di sini kita akan pergi kepada 2 keadaan. Bagi membezakan kedua-duanya ada 2 keadaan perpecahan, yakni yang pertama disebut dengan makhraj am dan yang kedua disebut dengan makhraj khas. Yang pertama makhraj am, dan yang kedua makhraj khas. Okey. Ini ada 2 keadaan. Cuma makhraj khas ni kita akan pergi nanti pada muka surat sebelah. Kita pergi dulu kepada makhraj am. Apakah yang disebut dengan makhraj am? Kita pergi pada makhraj am. Makhraj am ini bermaksud makhraj umum, tempat umum untuk keluar huruf dulu. Yakni dipanggil istilah ataupun nama-nama dulu. Yakni tempat keluar huruf yang umum, tempat keluar huruf yang umum.
tempat keluar huruf yang umum. Apa maksudnya? Yakni daripada segi daripada wajah kita ataupun muka kita ini terdapat beberapa tempat yang umum yang mesti kita tahu di mana tempat-tempat itu keluar. Okey, baiklah. Yang pertama disebut dengan nama jauf. Jauf. Apa maksud jauf? Yakni rongga mulut. Rongga mulut. Jauf bermaksud rongga mulut. Ini bab yang pertama. Jauf bermaksud rongga mulut. Maksudnya dalam keadaan rongga mulut tu nanti kita akan bagi tahu. Yang kedua disebut dengan nama halq, H-A-L-Q, ataupun ha lam qaf, halq, ataupun dengan kata lain dia panggil halqum, ataupun dalam kata nama lain dia panggil lidah, leher, ataupun leher. Okey, yang ketiga dia panggil lisan, ataupun dalam bahasa Melayu disebut lidah. Yang keempat disebut dengan perkataan syafatan. Syafatan bermaksud dua bibir. Dan yang kelima khayshum, ataupun dia panggil rongga hidung. Rongga hidung. Baiklah. Okey. Ini adalah yang mana kita lihat merupakan makhraj am bagi sesuatu huruf itu. Makhraj am bagi sesuatu huruf itu. Okey, baiklah. Kalau kita lihat di dalam makhraj am ini ada makhraj khas, yang mana makhraj khas ini akan memecahkan makhraj-makhraj am ini. Apa dia rongga mulut, bahagian mana dan sebagainya akan dipecahkan. Baiklah, kita lihat daripada bab, kita pergi kepada bab yang seterusnya, yakni disebut dengan, inilah dia namanya makhraj khas. Makhraj khas. Okey. Dalam makhraj khas ni kita akan pecahkan mengikut gambar rajah. Cuma kalau kita lihat di dalam buku ini tidak ada gambar rajah. Cuma kita pergi kepada makhraj khas. Okey, kita lihat di sini. Makhraj khas yakni makhraj yang khusus, yang terperinci bagi huruf hijaiyah. Yakni makhraj yang terperinci bagi huruf hijaiyah. Makhraj khas yakni pecahan kepada makhraj am, yakni ada 17. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama sekali kita lihat kepada makhraj khas, yakni bermaksud huraian yang terperinci. Kita pergi kepada sebelah, yakni bermaksud huraian terperinci bagi menjelaskan makhraj am. Ini adalah huraian. Makhraj ni dia punya huraian. Yang kita nak mention kat sini, pastikan yang pertama sekali kita mesti ingat istilah ini. Mesti diingati pada istilah makhraj am. Jauf, halqi, lisan, syafatan, khayshum, rongga mulut, kemudian leher, lidah, kemudian bibir, dua bibir, dan kemudian rongga hidung. Ada 5 tempat sahaja, tetapi 5 tempat ini akan dipecahkan. Kita lihat dulu kepada keadaan makhraj khas pada muka surat yang ke sebelah. Kita pergi kepada nota kita. Okey, baiklah. Kita pergi kepada nota kita. Yang pertama sekali, saya tulis kat sini, yang pertama sekali adalah jauf. Dia panggil rongga mulut. Yang pertama
Jauf bermaksud rongga mulut. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rongga mulut? Kita pergi kepada nota kita. Apakah yang dimaksudkan dengan rongga mulut? Rongga mulut adalah satu tempat yang mana sesuatu gerakan mulut itu terbuka. Rongga maksudnya apa yang ada di dalam mulut ini dibuka. Keluar padanya adalah huruf mad. Alif, waw, ya. Bermaksud ia hanya menggerakkan mulut. Mulut itu akan terbuka. Sebab itu huruf mad ini dipanjangkan, istilah panjang. Contoh a, wa, ya, a, wa, ya. Kalau kita lihat, kita tak boleh tutup mulut kita bila menyebutkan huruf mad. Contoh qa, lu, yi, bi. Kita tak boleh tutup secara rapat. Mesti ada gerakan pada mulut kita atau pada setiap rongga mulut kita, yakni adalah keluar padanya huruf mad. Inilah yang disebut dengan nama jauf ataupun rongga mulut. Kita tulis kat sini, keluar padanya huruf mad, iaitu huruf alif, waw dan huruf ya. Yakni huruf alif, waw dan huruf ya. Yakni keluar padanya huruf yang berada pada rongga mulut tadi. Maknanya keseluruhan ini, kalau kita lihat, inilah bermaksud keluar padanya huruf mad. Huruf mad, yakni huruf alif. Tulis kat sini, huruf alif, waw dan ya, pada rongga mulut, kesemua keadaan itu. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, kita pergi kepada halqi. Halqi. Halqi bermaksud lidah. Leher. Okey. Kita lihat kepada leher. Leher bermula daripada, kalau kita lihat leher ini bermula daripada anak tekak. Ini bahagian leher, bermula daripada anak tekak sehinggalah ke bawah. Ini bahagian leher. Leher ini daripada anak tekak sampai ke bawah, hampir kepada dada. Okey. Leher terbahagi kepada 3 bahagian. Dia panggil yang pertama sekali bahagian paling bawah. Bahagian paling bawah ini disebut dengan nama pangkal leher ataupun pangkal halqi. Leher yang paling bawah, yakni permulaan kepada leher kita. Dia panggil pangkal halqi ataupun pangkal leher. Keluar padanya huruf apa? Keluar padanya huruf hamzah dan juga huruf ha. Keluar padanya huruf hamzah dan juga huruf ha. Hamzah dan juga huruf ha. Hamzah dan huruf ha. Sebab itu bacaannya tidak perlu ditekan. Sebab itu bacaannya tidak perlu ditekan. Tidak perlu ditekan. Contohnya a, i, u. Jangan baca a, i. Dia sudah menjadi ain. Man yasha. Jangan baca man yasha. Kadang-kadang orang baca begitu. Ya, ti, ya, ada bunyi tak mau. Ya, ti bihallah. Dan jangan baca ya, ti, nanti jadi huruf ain. Ya, ti, tahan di bawah. Ya, ti, a, i, u, a,
i, u. Okey, yang kedua huruf ha. Sama juga, tidak ada tekanan padanya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha, Allahu, ha, ihdina, ih, a, ha, hi, hu di bawah. Jangan baca ha, nanti dia akan jadi huruf ha pedas. Okey, itu bahagian pangkal leher. Bahagian yang kedua, yakni pertengahan leher. Pertengahan leher. Keluar padanya huruf, yakni huruf ha dan ain. Ha dan ain, yakni keluar padanya huruf ha dan juga ain. Huruf ha dan huruf ain. Pertengahan leher di mana? Di sini pertengahan leher. Bahagian yang boleh menyempit, ataupun bahagian otot kita boleh menyempit di sini. Sebab itu orang kalau nak cekik, orang tidak akan cekik di bawah, orang akan cekik di tengah-tengah. Kerana bahagian tengah-tengah ni adalah bahagian yang boleh menyempit. Di tengah-tengah inilah keluarnya huruf ha dan juga huruf ain. A, na, a, ha, ha. Sebab itu dia disempit sedikit di dalam. A, ha, a, ha. Ahmad, Ahmad. Alham, Rahman, Rahim. Okey, huruf ain pun sama. Ta'in, na', tak mau na'budu. Iyyaka na'budu, kana dia jadi huruf hamzah. Dia mesti kana'budu, kana'budu. Okey. Dan yang terakhir pada huruf leher ini adalah dia panggil hujung leher. Hujung leher. Keluar padanya huruf kha dan ghain. Keluar padanya huruf kha, keluar padanya huruf kha dan ghain. Huruf kha dan huruf ghain. Di mana dia anak tekak ni? Bahagian sini. Huruf kha dan huruf ghain. Inilah tempat keluar huruf bagi huruf hujung leher. Sebab itu bunyinya dia akan menggetarkan sedikit anak tekak. Kha. Cuma kha dengan ghain ni berbeza, dia adalah daripada sudut angin sahaja. Kha mengeluarkan angin. Manakala ghain dia tidak mengeluarkan angin. Ghairil, jangan baca khairil, khairil sudah jadi kha. Makhdu, tak mau makhdu. Mawdu, ghairil mawdu. Okey, itu bab yang pertama. Yang kedua tentang halqi. Sekarang kita pergi kepada huruf yang ketiga, yakni al-lisan ataupun huruf lidah. Al-lisan ataupun huruf lidah. Kita pergi kepada nota kita dulu, kita lihat. Inilah, di sinilah yang disebut pangkal halqum, tengah halqum ataupun hujung halqum. Ataupun boleh juga disebut dengan pangkal leher, tengah leher dan hujung leher. Yang kita terangkan sebentar tadi. Kalau pangkal halqum ataupun pangkal leher keluar daripadanya huruf hamzah dan huruf ha, tengah pula keluar padanya huruf ain dan juga ha, manakala pada hujung halqum keluar padanya huruf kha dan huruf ghain. Ini bab yang pertama. Sekarang kita pergi kepada bab yang kedua, yakni disebut dengan lidah.
Yang lidah ni ada 3 bahagian. Sama macam leher tadi, lidah juga ada 3 bahagian. Pangkal lidah, tengah lidah dan hujung lidah. Juga ada sebahagian tepi lidah dia bagi makhraj huruf dad. Okey, kita pergi kepada tempat ataupun nota kita. Okey, kita pergi kepada bahagian lidah. Untuk bahagian lidah, kalau kita lihat di sini okey. Pada bahagian lidah ada 3 tempat. Yang pertama bahagian hujung lidah. Bahagian pangkal lidah. Ini bahagian pangkal. Bahagian tengah lidah. Ini tengah-tengah lidah. Dan bahagian hujung lidah. Ada 3 bahagian lidah di sini. Yang pertama kita lihat dulu kepada bahagian pangkal lidah. Kita lihat dulu bahagian pangkal lidah. Dia kata pangkal lidah serta membetuli langit-langit yang hampir kepada anak tekak. Pangkal lidah betul-betul tepat ke arah langit-langit yang hampir kepada anak tekak. Dia bukan kepada anak tekak lagi, dia hampir kepada anak tekak. Bermaksud apabila lidah itu dinaikkan ke atas. Hujung lidah selepas anak tekak ada satu lelangit yang lembut. Ditekan di pada anak tekak ini. Ditekan sedikit pada anak tekak yang pada lelangit betul-betul selepas anak tekak. Keluar padanya huruf qaf. Keluar padanya huruf qaf. Huruf qaf. Aqo. Sebab itu kadang-kadang setengah orang dia tertukar huruf qaf dengan huruf kha. Aqo. Tak mau. Huruf qaf tidak ada angin. Aqo, qa, qi, qu, dan bunyinya satu, clear saja. Dia tak ada bunyi kha, khi, khu, tak ada. Itu bunyi angin. Jangan tertukar. Pastikan lidah betul-betul mengenai langit yang hampir kepada anak tekak. Betul-betul kena situ. Membetuli dia panggil. Kena betul-betul. Qa. Kita boleh rasa. Qa, qi, qu. Kita boleh rasa dengan tepat. Yang ni yang ketiga dipanggil lisan ataupun lidah. Lisan, yakni lidah. So, ketiga. Lisan ataupun lidah. Okey. Kita lihat yang ketiga. Yang pertama sekali, yakni dia panggil hujung pangkal lidah. Pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah membetuli langit-langit, membetuli langit ataupun membetuli langit yang hampir kepada anak tekak. Keluar padanya huruf qaf. Keluar padanya huruf qaf. Keluar padanya huruf qaf. Okey. Ini adalah pangkal lidah yang membetuli lelangit. Okey, kemudian selepas huruf qaf masih lagi dalam keadaan pangkal lidah, tetapi berganjak ke depan sedikit daripada qaf. Berganjak ke depan sedikit. Tadi betul-betul selepas anak tekak lelangit itu ataupun gusi atas tu. Kemudian berganjak ke depan sedikit, tak jauh, keluar padanya huruf kaf. Kalau kita lihat kat sini, pangkal lidah serta membetuli langit atas sedikit, maknanya berganjak sedikit sahaja daripada huruf qaf, keluar padanya adalah huruf kaf. Huruf kaf. Qa, ka, qa, ka, qa, ka. Ya. Ka. Sedikit sahaja. Dia sedikit sahaja. Sebab itu kaf ini dia tidak bersifat tebal. Kaf tidak bersifat
tebal, tidak seperti mana huruf qaf. Okey, baiklah. Pangkal lidah berganjak sedikit. Pangkal lidah masih lagi dalam keadaan pangkal lidah. Pangkal lidah membetuli langit, membetuli langit, dan atas sedikit dari makhraj qaf, iaitu huruf kaf. Huruf kaf. Yani huruf kaf. Apa huruf dia? Huruf kaf ni lah. Huruf kaf. Keluar padanya huruf kaf. Berganjak sedikit saja. Keluar padanya huruf kaf. Okey, kemudian kita pergi kepada tengah-tengah lidah. Pangkal lidah sudah habis. Kita pergi kepada tengah-tengah lidah. Maknanya pangkal lidah keluar padanya dua huruf. Qaf, betul-betul selepas anak tekak, depan sedikit daripada qaf adalah kaf. Kaf, boleh beza. Qa, ka, qa, ka, qai, ki, qu, ku. Bebek boleh bezakan. Okey. Yang ketujuh, pertengahan lidah serta membetuli langit-langit. Maknanya tengah-tengah lidah betul-betul kena langit atas. Keluar padanya tiga huruf, ya, shin dan jim. Ya, shin dan jim. Kena betul-betul setentang. Ai, sya, ja, ai, ash, aj. Cuba kita ambil lidah kita, ambil jari, letak jari itu di tengah-tengah lelangit. Maka lidah itu akan terasa kenaikan lidah itu agak menyentuh sekejap pada huruf ya, shin dan juga huruf jim. Kalau kita lihat, kita tulis kat sini, yakni tengah-tengah lidah menyentuh, membetuli langit-langit atas. Tengah lidah membetuli langit atas. Keluar padanya tiga huruf. Mana tengah-tengah lidah? Ini tengah-tengah lidah. Dia betul-betul pada langit atas. Tengah-tengah lidah. Keluar padanya huruf, saya tulis kat sini, huruf ya, shin dan jim. Ya, shin dan juga jim. Huruf ya, shin dan jim. Ada tiga huruf yang keluar padanya. Ada tiga huruf yang keluar padanya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nota kita. Okey, kemudian bahagian tepi lidah. Ini special case. Bahagian tepi lidah sama ada kiri atau kanan, serta membutuli gigi geraham sebelah atas. Sebab dia huruf isti'la dan itbaq. Membetuli gigi geraham sebelah atas, maka keluar padanya adalah huruf dad. Bunyinya agak berat. Dipanggil dalam istilah sifat hurufnya dipanggil istitalah. Bunyinya memberat. Ba, 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 au, ba, ba, di, bu, walau, ba, ba. Okey, tempatnya kat mana? Okey, dia panggil di sini tengah-tengah tepi lidah. Ini bahagian ataupun gambaran atas lidah kita. Ini lidah. Ini lidah kita. Bahagian tepi lidah. Ini kalau kita sebut ini gigi lah. Ini gigi. Okey. Sama ada gigi atas, gigi kanan ataupun gigi kiri, menempel dia bahagian tepi.
menempel di bahagian tepi, bunyinya agak berat, keluar padanya huruf dhad. Au, au di bahagian tepi ya. Jangan lidah tengah ni disengatkan. Lidah tengah ni kekal, lidah tengah ini kekal di depan, menyentuh makhraj lam. Tepi sahaja. Au, au, au. Jangan tengah-tengah lidah ni disengatkan ke tepi juga, tak boleh. Dia hanya bahagian tepi sahaja. Bila disebut tepi, jangan guna tengah. Jangan kita cuba nak menyengit-nyengitkan tengah-tengah tu. Itu yang jadi susah, sebab kita fikir tengah-tengah pun kena letak kat tepi juga. Tak boleh. Dia tepi sahaja. Hanya mengembangkan lidah dalam istilahnya. Bo, bo, bo. Ada setengah orang boleh buat sebelah kanan, ada setengah orang dia boleh buat sebelah kiri. Maka saya akan buat sebelah kanan kerana lebih selesa di sebelah kanan. Ada orang mungkin di sebelah kiri, boleh juga buat di sebelah kiri. Okey. Yakni bahagian tepi lidah, sama ada kiri atau kanan, serta membutuli gigi geraham. Maknanya melekat betul pada gigi geraham sebelah atas. Keluar padanya huruf dhad. Kita lihat kat sini. Okey, kita tulis sedikit. Tepi lidah, membetuli gigi geraham atas. Keluar padanya huruf dhad. Keluar padanya huruf dhad. Bunyinya agak berat. Bunyinya agak berat sedikit. Okey, seterusnya kita pergi kepada di antara dua tepi hujung lidah. Di antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan dua gusi gigi kacip atas. Bermaksud di antara dua tepi hujung lidah. Maknanya di antara dua tepi, yakni tengah-tengah lidah, yakni hujung lidah ni, dengan gusi gigi kacip, dengan gusi dua gigi kacip atas. Dengan gusi dua gigi kacip atas, yakni gusi yang betul-betul bertentangan. Kalau kita lihat, keluar padanya makhraj huruf lam. Al. Selepas gigi kacip ada satu gusi yang lembut. Gigi kacip betul-betul selepas gigi kacip atas ada satu gusi. Al. Maknanya dia betul-betul menekan gusi betul-betul sebelah gigi. Maknanya selepas gigi kacip, belakang gigi ni ada gusi, sedikit gusi yang lembut. Dia memegang gigi tu. Keluar padanya huruf lam. Al. Dia kata di antara dua tepi hujung lidah. Maksudnya bahagian tengah-tengah ni lah. Hujung lidah ni tengah-tengah, di antara dua tepi ni, hujung ni yang muncung tu. L. La, li, lu, a. La, li, lu, la, li, lu, la. Jangan la. Tak mau. Li, tak mau. La, la ilaha, la ilaha, la lilu, la lilu. Okey. Kemudian selepas betul-betul gusi di bahagian gigi kacip atas belah belakang, ganjak sedikit ke depan saja, keluar padanya huruf nun. La, na, la, na, la, na. Kalau boleh sebut, gerakan lidah tu akan berlaku. La, na. Jangan sama. La, na, la, na. Kalau sama salah. La, na, la, na. Dia ada gerakan sedikit. Kalau kita lihat gambar rajah ni, okey. Kalau huruf lam, dia betul-betul belakang gigi. Saya tulis gambar rajah sedikit kat sini. Okey. Ini bahagian hidung kita, di bahagian gigi. Okey, bahagian gigi kita lihat. Okey. Ini bahagian gigi kacip.
depan gigi kecil ada satu gusi yang lembut di sini, maka hujung lidah ni dia menyentuh, keluar padanya huruf lam. Al, la. Tetapi berganjak sedikit saja ke belakang. Makanya lidah tadi akan berganjak sedikit ke belakang, keluar padanya huruf nun. Na, la, na. Dia tak boleh sama. Dia akan berganjak sedikit ke belakang. Sebab itu dia kata kat sini apa dia? Dia kata hujung lidah bertentangan dengan dua gigi kecil atas, masih lagi sama. Bawah sedikit daripada makhraj lam. Bawah sedikit daripada makhraj lam. Yakni keluar padanya adalah huruf nun. Maksudnya pada bawah sedikit daripada makhraj lam. La, na. La, na. Tak boleh na. Tak boleh na. Na. La, na. Tak boleh. La, na. Anna. Depan sedikit saja berganjak, sedikit saja berganjak. Okey. Ini lam dan nun. Okey, seterusnya kita pergi kepada hujung lidah. Hujung lidah. Hujung lidah serta belakangnya yang mengiringi hujungnya bertentangan dengan gusi gigi kecil atas. Keluar padanya huruf ra. Hujung lidah, masih lagi hujung lidah, belakangnya. Hujung lidah serta belakangnya. Apa maksud hujung lidah serta belakangnya? Kalau kita buat kat sini, hujung lidah dan belakangnya, maknanya kawasan dia besar sedikit. Hujung lidah dan belakangnya, maknanya kawasan itu besar sedikit. Maksudnya hujung lidah dan juga belakangnya. Hujung lidah dan belakangnya, maknanya kawasan itu menekan dalam keadaan yang luas sedikit. Keluar padanya adalah huruf ra. Menekan gusi gigi kecil atas. Kalau kita lihat, dia kata bertentangan dengan gusi gigi kecil atas. Maksudnya gusi gigi kecil, siratan gusi lah. Maksudnya keluar daripadanya huruf ra. Ar-ra, 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 ar-ri, ar-ru, ar-ra, ar-ri, ar-ru. Kita tulis kat sini supaya senang faham. Kita pergi kepada huruf lam dulu. Kita terlupa tulis huruf lam. Tulis kat sini. Hujung lidah. Dia kata apa tadi? Di antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan dua gusi gigi kecil atas, keluar padanya adalah makhraj huruf lam. Kita pergi sini. Kita lihat di sini, di antara lam dengan nun ni, dia berganjak sedikit sahaja. Di antara dua tepi hujung lidah menekan dua gusi, menekan gusi dua gigi kecil atas, keluar padanya adalah huruf lam. Keluar padanya adalah huruf lam. Dan kemudian ditambah pula huruf nun belakang sedikit lah, yakni atas sedikit, bawah sedikit, maknanya ke sana sedikit. Daripada lam adalah huruf nun. Daripada lam adalah huruf nun. Dan hujung lidah serta belakangnya mengiringi hujungnya bertentangan dengan dua gigi kecil atas, keluar padanya huruf ra. Huruf ra kat mana? Kalau kita lihat kat sini, huruf ra, hujung lidah besar sedikit, belakang daripada nun. Selepas nun
keluar padanya huruf ra. Keluar padanya huruf ra. Okey. Dan kemudian hujung lidah apabila diangkat menekan siratan gusi dan pangkal gigi kacip atas, keluar daripadanya huruf ta, da dan ta. Kat sini dia kata hujung lidah apabila diangkat menekan siratan gusi dan pangkal gigi kacip. Gigi kacip ni ada 3. Pangkal, pertengahan, hujung. Maksud kat sini gigi kacip ada 3. Atas ni pangkal, tengah-tengah dan hujung. Siratan gusi menekan siratan gusi dan pangkal. Hujung lidah menekan siratan gusi dan pangkal, keluar daripadanya huruf ta, dal dan ta. Hujung lidah menekan siratan gusi dan pangkal gigi kacip serentak. Ta, da, ta, ta, da, ta, ta, da, ta, ta, da, ta, ta, da, ta. Jangan baca da, jangan baca ta, jangan baca to, tak. Ta, da, ta, ta, da, ta. Okey, itu seterusnya. Okey. Dan di antara hujung lidah serta membetuli tengah-tengah gigi kacip atas atau membetuli dal. Kalau baris atas dia tak disebut dal lah. Baris atas berseja da. Baris bawah di, du, ta, ti, tu, da, di, du, da, di, du. Kalau dal tu nama dia. Bila baris, bila kita nak baca Quran, kita akan bunyikan baris. Da, di, du. Okey. Kemudian yang ke-13, antara hujung lidah, maknanya hujung lidah lah, serta membetuli tengah 2 gigi kacip atas atau membetuli bahagian atas 2 gigi kacip bawah. Ini faham tak? Okey. Saya buat gambar dulu kat sini. Okey. Hujung lidah. Dia kata apa? Hujung lidah. Kita tengok balik. Hujung lidah membetuli tengah-tengah 2 gigi kacip atas. Tengah 2 gigi kacip atas, yakni bahagian tengah, atau membetuli bahagian atas 2 gigi kacip bawah. Okey. Kacip bawah ni maksudnya gigi bawah lah. 2 gigi bawah yang tumbuh awal tu. Kalau budak-budak dia tumbuh 2 bawah dulu, baru atas. Okey. Contoh kat sini. Ini kacip bawah. Sama juga. Pangkal, tengah dan juga hujung. Okey, kalau kita lihat dia kata kat sini apa dia? Dia sini di antara hujung lidah serta membetuli tengah 2 gigi kacip atas. Okey. Dia pergi kepada tengah kat sini. Hujung lidah pergi kepada tengah ataupun pergi kepada atas gigi kacip bawah. Atas gigi kacip bawah. Kat sini. Keluar padanya adalah 2 huruf. Hurufnya apa? Hurufnya adalah sad, sin dan zai. Sa, sa. Macam saya pergi kepada bawah, bahagian bawah, yakni atas. Hujung lidah kena dekat sa, sin, zai. Sa, sa, za. Sa, sa, za. Yakni dipanggil dengan nama huruf-huruf yang berdesir. Huruf-huruf yang berdesir, yakni huruf sad, sin dan juga zai. Disama ada kena kat sini ataupun kena kat sini. S, sa, s, s, sa, s, sa, azza, azza. Dia kena di situ. Maknanya ada sifat desiran di situ. Dan dia berdesir. Kita tulis kat sini berdesir.
Okey. Dan kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat di sini ada lagi satu, yakni keluar padanya. Gigi itu keluar antara, nampak Okey, antara belakang hujung lidah bertentangan dengan dua hujung gigi kacip atas. Keluar daripadanya huruf ra, zal dan tha. Ini keluar. Antara belakang hujung lidah, tengah hujung dan belakangnya sedikit, bertentangan dengan dua hujung gigi kacip atas. Maksudnya keluar pada gigi itu, keluar padanya huruf tha, zal dan huruf ra. Keluar pada gigi. Maksudnya apa? Bila lidah itu keluar. Bila lidah itu keluar, maka keluar padanya huruf tha, zal dan huruf ra. Keluar padanya 3 huruf itu. Tha, zal dan ra. Tha, zal dan ra. Bermaksud ketiga-tiga itu mengeluarkan lidah. Mengeluarkan lidah. Okey, seterusnya yang ke-15. Di antara perut bibir sebelah bawah dengan hujung gigi kacip atas, keluar daripadanya fa. Mana perut bibir? Kita lukis kat sini perut bibir lah. Okey. Ini gigi kita. Okey. Ini bahagian bibir bawah, bahagian bibir bawah menekan sedikit. Dia tekan. Afala. Jangan afala, jangan tutup mulut. Jangan afala, tak mau. Gigi, keluar gigi atas ni kena kat perut bawah. Afa. Jangan jangan tutup mulut. Setengah daripada kita afala, tak mau, dia akan keluar angin. Afala ta'qilun. Contoh, afala, falamma, fifu, huruf fa. Keluar padanya huruf fa di sini. Okey. Yang ni dipanggil huruf syafatan, huruf bibir. Di antara dua bibir, ini baru dua bibir, keluar padanya huruf mim, ba dan waw. Mim dan ba dalam keadaan tertutup, manakala waw dalam keadaan terbuka. Mim, ba, mim, maknanya kena sentuh dua-dua. Ada katupan kat situ. Mim, ba, manakala waw tidak katup, dia hanya tepi saja. Wa, tapi memerlukan pergerakan dua bibir. Dia tak boleh satu bibir. Kalau kita pegang bibir ni satu, kita nak buat gerak atas, wah, tak boleh. Mesti kena dua, pergerakan dua bibir. Wa. Sebab itu waw ini dalam keadaan disebut huruf yang boleh diismamkan, yakni huruf yang boleh dimuncungkan. Au, wi, wa, wi. Okey. Dan yang terakhir, yakni huruf rongga hidung. Keluar daripadanya huruf gunnah. Rongga hidung adalah bahagian rongga hidung. Yakni bahagian yang berada pada hidung kita ni lah. Yakni huruf yang berdengung. Apa huruf yang berdengung biasanya? Huruf nun dan juga huruf mim yang bersabdu. Dia panggil huruf yang keluar daripadanya dia dengung. Mana-mana yang dengung, kalau kita tergunnah, mestilah keluar daripada hidung. Tidak boleh keluar daripada mulut. Mesti kebanyakannya akan keluar daripada hidung. Macam ikhfa pun sama, idgham pun sama. Okey, itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan sampai di situ sahaja. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, insyaAllah nota ni ke siapa yang tak datang boleh lihat kepada video saya untuk sekali lagi untuk penjelasan. Dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada bab yang lain. Maknanya siapa yang tak dapat datang itu boleh tengok video
yang saya dah terangkan di sini. Nota juga saya akan sediakan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi